Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Saya juga turut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini dapat mengiringi yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim dalam ceramah di bilik gerakan utama Perikatan Nasional Kuala Pilah, satu kawasan yang saya mempunyai ramai kawan-kawan dan sahabat, khususnya dalam UMNO. Bukan saja sekarang, sejak dulu lagi, sejak sewaktu Tan Sri Isa sebagai Menteri Besar lagi, sewaktu Tan Sri Abu Zahar Nika Ujang menjadi ketua bahagian dan berganti-ganti beberapa ketua bahagian, sampailah sekarang di bawah Datuk Ismail Hasim dan rakan-rakan, pimpinan pemuda, pimpinan wanita, pimpinan puteri adalah semuanya kawan-kawan saya. Jadi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir, dan saya yakin sahabat-sahabat saya yang lain daripada UMNO yang tidak hadir pun tentunya sedang mengikuti ucapan saya ini. Saya sampaikan salam kepada semua sahabat-sahabat, kerana politik ini bukan soal permusuhan pribadi. Politik ini bukan mengadakan ceramah untuk nak mengata, untuk nak berfitnah, ataupun untuk kita bila dapat mikrofon macam orang separuh putus wayar. Saya bimbang kadang-kadang tengok ada pemimpin-pemimpin negara. Saya ni tuan-tuan dah berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri, dah jadi menteri sejak zaman Dr. Mahathir, Menteri Belia dan Sukan, menggantikan Dato' Najib, Menteri Luar Bandar menggantikan arwah Tun Ghaffar, Menteri Wilayah Persekutuan, baru ni Menteri Komunikasi duduk bawah Perdana Menteri Dr. Mahathir, duduk di bawah Perdana Menteri Palah Badawi, duduk di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Najib, berkhidmat di bawah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, jadi menteri di bawah Datuk Seri Ismail Sabri. Boleh tahan kan rekod saya kan? Ya. Lama. Pengurusi majlis kata saya 30 tahun dalam politik. Banyak sangat tu. Bukan 30, 50. Saya mula dalam politik waktu saya jadi Presiden Persatuan Mahasiswa UTM. Lepas tu jadi Presiden Kelab UMNO London, UK dan Ayah. Balik jadi naib ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, jadi ketua bahagian. Dato' Mahathir Hasim ketua bahagian kali berapa tahun? Tu Edin ketua bahagian Kuala Pilah UMNO berapa tahun? Adalah 10-12 tahun agaknya. Saya taklah lama tuan-tuan jadi ketua UMNO bahagian Ketereh, 36 tahun. Yang nak bercakap kepada tuan-tuan ni adalah mantan Setiausaha Agung UMNO, mantan Setiausaha Agung Barisan Nasional, pengurusi Barisan Nasional Kelantan, pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Tapi hari ini saya adalah ahli PAS. Saya adalah pendukung Perikatan Nasional. Tanpa ada siapa suruh, tak ada siapa paksa.
Dengan Datuk Seri Tuan Ibrahim pun tak pernah bincang. Dengan Tok Guru Haji Hadi pun tak pernah bincang. Jadi malam ni saya nak bercerita sikit, nak kongsi sikit dengan tuan-tuan. Saya pun naik semangat ni tengok Datuk Ragu, Datuk-datuk yang ada di hadapan saya ni. Naik semangat saya sebagai orang PAS. Tuan-tuan, politik ini adalah satu perjuangan. Perjuangan yang sangat penting bagi semua rakyat dalam negara kita. Kerana negara kita ini unik. Tidak banyak negara seperti mana negara kita. Lebih-lebih lagi Negeri Sembilan. Satu negeri yang tidak ada duanya dalam negara kita. Amat unik. Kita berada dalam sebuah negara yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebuah negara majmuk berbagai-bagai kaum. Ini keistimewaan Allah beri pada kita. Kalau kita pergi setengah negara, orangnya kalau kulit putih, putih saja semua. Pergi setengah negara, kalau kulit hitam, hitam saja semuanya. Datang ke Malaysia, yang putih ada, yang hitam ada, yang kelabu macam saya ada. Ada yang kata black is beautiful. Dan kita ada orang Malaysia yang kehitam-hitaman. Ada seorang nak cari isteri, nak yang putih. Macam ada lagu dandut Indonesia, kuda yang mana yang kamu suka? Kuda yang putih. Yakni janda mana yang kamu suka? Janda yang putih berambut perang. Pun ada di Malaysia. Tak mau hitam, tak mau putih, yang sawo matang macam saya pun ada di Malaysia. Negara kita adalah negara yang a very blessed nation. Sebuah negara yang dirahmati Allah. Berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai-bagai keturunan. Dan negara ini siapa yang bakal menjaganya? Siapa yang bakal mengurusnya? Siapa yang nak menentukan untung nasibnya? Adalah kita. Kalau dulu-dulu nasib kita ini dijaga oleh raja-raja Melayu. Kuasanya semua letak pada raja-raja. Kita semua bernaung di bawah payung kebesaran dan kemuliaan raja-raja yang mentadbir, dan tidak ada proses pilihan raya. Tapi menjelang nak merdeka, raja-raja Melayu memberikan amanah, di mana raja-raja dan juga termasuk yang Tuan Negeri Sembilan memperturunkan kuasa, beri kuasa kepada rakyat. Dan tuanku, jangan lupa ya, raja-raja beri pinjam kuasa. Kuasa mutlak masih kuasa raja-raja, tapi di bawah sistem demokrasi berparlimen, kuasa diberi pinjam kepada rakyat, supaya kita juga jadi sebuah negara demokrasi. Negara yang disebut oleh Abraham Lincoln kata apa? Government of the people, by the people, for the people. Kerajaan rakyat, daripada rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tiap-tiap 5 tahun maka kita ada pilihan raya. Dalam Islam dia kata apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak baiki nasib kaum dan rakyat Malaysia ini hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah kaum tu sendirilah baiki apa yang ada pada kita. Daripada tak merdeka jadi merdeka, daripada dulu berpecah belah jadi bersatu, daripada mundur menjadi maju, daripada terkebelakang jadi ke depan, daripada diperintah oleh orang lain kita perintah sendiri.
Maka baik tak baik, elok tak elok negara kita ditentukan oleh kita. Sebab itu malam ini kita berada di sini, dan malam ini puluhan ribu mengikuti melalui siaran dalam live FB. Benda besar, bukan benda kecil. Lagi kan orang menyanyi dandut pun beribu-ribu. Ini kan pula soal negara. Malam tadi saya dan Yang Berhormat Dato' Sri Tuan Ibrahim berceramah di Gombak. Habis ceramah, naik dari kereta, saya buka Facebook saya, 102,000 orang view ucapan kami berdua. Alhamdulillah. Terima kasih rakyat Malaysia. Walaupun kami ini pembangkang, diserang, dihempit, diugut, lebih-lebih lagi Perdana Menteri ini sahabat saya. Saya nak nasihat sikit pada Perdana Menteri, tolong slow down sikit. Jangan ganas sangat. Saya tengok ucapan dia kemarin, penuh dengan ugutan. Bukankah Perdana Menteri kita ni orang yang menyanjung tata kelola yang baik? Bukankah Perdana Menteri kita ini dulu berarak di jalan-jalan nak membawa reformasi? Bukankah Perdana Menteri kita ini nak buat Malaysia madani? Niat baik, nak jadi Malaysia yang civilized, the civil society. Bagi saya seorang Perdana Menteri, kalau boleh buat baik, buatlah. Eloklah. Kerana negara ini kita berikan amanah dan berikan mandat kepada seorang yang institusi itu, institusi Perdana Menteri penting. Sebab itu kalau kita perhatikan Perdana Menteri sebelum daripada ini, kita tengok bagaimana almarhum Tengku Abdul Rahman, bijaksana orangnya, sopan santun orangnya. Kebetulan dia pula keturunan daripada istana. A very good negotiator. Berunding, negara luar hormat, negara Islam hormat, negara penjajah hormat. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri bapa kemerdekaan akhirnya dapat membawa kemerdekaan kerana adanya hemah dan kebijaksanaan. Dihormat orang. Walaupun Tengku bukanlah berucap pandai, berucap berapi-rapi, tetapi setiap bait kata-katanya penuh hikmah dan penuh kebijaksanaan. Kerana Perdana Menteri ini tempat rakyat menumpang, bukan tempat kepala perang. Tempat rakyat menumpang daripada kebijaksanaan kita. Berganti dengan almarhum Tun Razak, bapa pembangunan, bijaksana orangnya, tak berucap berdentam-dentum. Bukalah, carilah ucapan Tun Razak. Tak ada dia maki hamun orang, tak ada dia nak mengugut-ugut orang. Berucap biasa saja, tapi kerjanya first class Tun Razak. Sampai hari ini pun kita boleh tengok lagi air tangan Tun Razak dalam membangunkan negara kita, terutama sekali pembangunan luar bandar dan membangunkan rakyatnya berbagai kaum. Perdana Menteri Tun Hussein On yang menjadi Perdana Menteri selepas negara dilanda oleh krisis 13 Mei, rakyat dilanda perasaan perkauman yang dibakar oleh sesetengah pemimpin menjelang pilihan raya tahun 69, yang kemudiannya melihat berlaku pertukaran kepimpinan secara mendadak apabila Tun Razak kembali ke rahmatullah. Juga Tun Hussein On tidak bercakap berdentam-dentum, tak ada benda janji sana janji sini, tetapi kebijaksanaan seorang Perdana Menteri menyatu padukan rakyat sehingga kita panggil dia bapa perpaduan, bapa kemerdekaan,
bapa pembangunan luar bandar, bapa kemerdekaan. Alhamdulillah, bertuah kita dalam negara kita ini, anak cucu kita, bapa-bapa kita yang terdahulu dapat melihat negara makin maju, makin maju, makin maju, makin berpadu, makin berpadu, makin berpadu. Luar bandar makin membangun, makin membangun. Rakyat berbagai kaum semuanya mengalami proses penambahbaikan daripada tak maju kepada lebih maju. Apalagi Dr. Mahathir melalui berbagai-bagai episod berlawan dalam parti, berlawan luar parti. Saya tak nampak Mahathir garang. Saya 10 tahun jadi menteri bersama dengan dia. Lagi dia marah, lagi perlahan perkataan dia. Kalau dia cakap perlahan, tengok ke atas spek, fahamlah tu dia marah. Tapi suara tak ditinggi, tak ada keluar perkataan-perkataan kesal walaupun dia marah. Dan kita tahu Dr. Mahathir telah membawa banyak kemajuan dan pembangunan, bukan saja pada negara kita, menjadi cerminan bagi rakyat negara lain, negara Islam dan bukan Islam. Sampai hari ini dah umur 98 tahun, masih diundang oleh Korea, masih diundang oleh Jepun, masih diundang oleh Turki, masih diundang oleh negara-negara Eropah. Kenapa dihormati? Kerana mempunyai wisdom, kebijaksanaan sebagai seorang Perdana Menteri. Begitulah juga dengan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Pak Allah Badawi. Lebih-lebih lagi, Pak Allah macam seorang bapa. Semua Perdana Menteri ini kuasanya serupa, kuasa banyak. Tapi jangan kerana ada kuasa kita sombong. Saya yang 50 tahun dalam politik ni, saya dah saksikan berbagai-bagai naik yang berkuasa dan yang turun menjunam. Saya dah perhatikan. Kuasa ini hanyalah pinjaman Allah. Kalau kebetulan kita jadi pembangkang, kita tidak ada masalah peribadi, kita berceramah, menyampaikan pandangan kita. Kalau salah, tegur. Apalagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Ada tuan-tuan dengar Tan Sri Muhyiddin maki orang? Datuk Seri Ismail Sabri lagilah gentleman. Alhamdulillah, 9 Perdana Menteri pada saya adalah gift of God. Mungkin tuan-tuan tak pernah terfikir ini. Saya mengajak tuan-tuan berfikir ini. Negara kita ini, alhamdulillah, 9 Perdana Menteri sebelum daripada ini, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri saat paling payah nak tadbir negara, kerana mentadbir negara secara maya, mentadbir negara tak boleh ada musyawarah, mentadbir negara tak boleh ada rapat umum, mentadbir negara tak boleh ada pilihan raya besar macam sekarang. Yang penting nak menyelamatkan nyawa kerana COVID melanda negara. Saat paling susah mentadbir negara. Dan saya ada hak untuk kata susah sebab saya adalah menteri dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin. Orang tikam sana, tikam sini. Orang tu nak tarik, orang ni nak bagi jatuh. Negara lagi nak urus. Kawan sama parti lagi nak buat undi tak percaya. Tidak mudah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, sampai dia dijatuhkan pun Tan Sri Muhyiddin masih, Tuan Ibrahim menjadi saksi, masih steady. Saya antara orang yang pergi berunding dengan dia. Tan Sri, janganlah bubar lagi parlimen dulu. Tak apalah, Tan Sri orang ahli parlimen dah tak nak dengan Tan Sri, 15 orang daripada UMNO. Kami ambil tanggungjawab. Tan Sri berilah pada Mak Sabri jadi Perdana Menteri. Kami pujuk yang 15 datang balik supaya kerajaan dapat terus kita teruskan. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin, tuan-tuan, orang sanggup mati tahu pertahankan kuasa sebagai Perdana Menteri. Tapi Tan Sri Muhyiddin berjiwa besar. Dia bersedia beri laluan asal negara selamat. Yang dia beri itu siapa dia? Orang UMNO. Yang jatuhkan dia siapa? UMNO.
Yang pecat dia siapa? UMNO. Tapi dia beri orang UMNO jadi Perdana Menteri ganti dia. Betul tak tuan-tuan? Ke saya buat fitnah? Saya peringatkan ini sebab kadang-kadang rakyat lupa dengan kempen-kempen membenci hanya kerana berpuak, hanya kerana parti lain-lain. Tahun 98 Anwar Ibrahim jatuh, saya tak ada maki dia. Saya jadi ketua penerangan UMNO, saya tidak maki dia. Saya tak guna perkataan kasar terhadap dia. Saya hormat dia. Kebetulan kami sama-sama duduk di Bukit Damansara dulu. Malam dia nak kena tangkap waktu sukan Commonwealth. Rumah dia seberang daripada rumah saya. Anak-anak dia berkawan dengan saya. Saya menaruh simpati. Itu cara kita berkawan. Seperti mana juga dengan Datuk Seri Najib, apa yang lalui sekarang. Jangan kita bergembira atas susah orang lain, tapi pada masa yang sama, bagi sang yang berkuasa, jangan tunjuk keangkuhan. Apalagi kalau kita sebagai ketua kerajaan. Hati-hati dengan tutur kata kita. Jangan terlalu banyak nak menyedapkan pidato sehingga kita lupa apa yang kita perkatakan. Apalagi kita menghina kawan-kawan dan sahabat. Hari ini kita berkawan, besok belum tahu. Kan sejarah dah kita tengok banyak dalam negara kita ni. Tapi saya tu terang kata malam ini, bila saya dengar ucapan di Kedah kemarin, saya nak merakamkan rasa duka cita secara terbuka kepada Perdana Menteri. Nasihat saya, perbaiki sikit akhlak berucap sebagai seorang Perdana Menteri. Berhenti ayat-ayat yang cuba mengugut pemimpin-pemimpin hanya kerana kami tidak bersependapat dengan Perdana Menteri. Kalau salah, katakan salah. Tak perlu diugut. Tak perlulah berucap atas stage, aku lesing. Tak payahlah guna perkataan lesing. Tak payahlah guna perkataan terajang. Kita semua ni menteri. Ya, nama pun dia Anwar, saya pun Anwar juga. Bapa dia Ibrahim, nama Nabi. Bapa saya nama Nabi juga, Musa. Pemimpin pelajar, dia pemimpin Persatuan Bahasa Melayu, saya Presiden Persatuan Mahasiswa. Ahli UMNO, lama saya daripada dia. Sebab tu saya masih berani nak menasihatkan dia secara terbuka. Tolong hati-hati, kerana sudah berada di atas. Tak manis mengugut pembangkang. Hari ini kami pembangkang, besok lusa belum tahu siapa pembangkang, siapa kerajaan. Allah yang menentukan, rakyat yang akan mengangkat. Tuan-tuan, malam ni minta maaf Datuk Seri Tuan Ibrahim, saya backing sikit malam ni. Sebab selepas saya tengok video klip ucapan Perdana Menteri, dan saya tak takut, dan saya dengan ikhlas memberi peringatan. Sebab tu saya baca sikit sirah 9 Perdana Menteri. Kita hormat kerajaan. Yang betul, kita kata betul, tak ada masalah. Saya ditanya, bagaimana dengan prestasi Perdana Menteri 10 setelah genap 100 hari mengangkat sumpah? Saya jawab, 100 hari mungkin terlalu pendek. Betul lah, nampak belum ada kesan apa-apa, tapi sabarlah dulu. Sebab dia janji banyak. Rakyat berhak tanya. Macam mana boleh rakyat tak tanya? Rakyat berhak tanya. Sebab sebelum jadi Perdana Menteri, kalau saya jadi Perdana Menteri, tidak payah tunggu 1 bulan, tidak payah tunggu 2 minggu, tidak payah tunggu 1 minggu. Saya dalam masa 24 jam minyak turun. Betul tak tuan-tuan? Ke Anwar Musa ni fitnah? Tidak. Bila saya tidak memfitnah, bila Perdana Menteri berjanji begitu,
tidak salah bagi rakyat nak tengok 24 jam jadi Perdana Menteri turun ke tidak. Salah rakyat kah? Tidak salah rakyat. Okeylah 24 jam tak turun, tunggu seminggu. Tak turun juga, tunggu sebulan. Tak turun juga, tunggu 100 hari. Tak turun juga, tunggu 200 hari. Tak turun juga. Maka tentulah kami pembangkang akan menegur dan mengkritik untuk nak memperingatkan Perdana Menteri. Kami tahu kamu berkuasa. Kami tahu kamu mengawal polis. Kami tahu kamu mengawal SPRM. Kami tahu kamu pegang berbagai-bagai fail. Tak payah ceritalah. Kita ni pun menteri juga. Kita pun pernah berkuasa juga. Untuk apa dalam ucapan depan rakyat membakar-bakar semangat dan mengugut kami daripada pembangkang? Kami menegur atas perkara yang benar. Untuk saya, tuan-tuan, 50 tahun dalam kerajaan, 36 tahun ketua UMNO bahagian, 8 kali pilihan raya, ahli Dewan Negeri, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Rakyat. Tuan-tuan ingat mudah saya nak masuk PAS, duduk belah lawan kerajaan? Kalau saya nak membodek, saya duduk dalam UMNO lah. Saya nak menjilat, duduk dalam UMNO lah. Tetapi beri peluang kita bercerita pada rakyat apa yang berlaku. Lepas tu kita serah pada rakyat. Rakyat hari ini dah cerdik, tuan-tuan. Dalam kita duk bersyarah berdetan detum ni, saya berani kata 90% daripada rakyat dah buat keputusan nak pangkas siapa, dan majoritinya nak mengundi Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Bukan semua orang nak menjilat. Bukan semua orang boleh diugut. Bukan semua orang boleh dibawa cerita palsu dan janji palsu. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Ni, saya nak ulas sikit malam ni. Kawan-kawan UMNO dengar baik-baik. Semalam Perdana Menteri kata Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir Mohamad merancang nak membubarkan UMNO, dan dialah yang menyelamatkan UMNO. Saya ulang, Perdana Menteri 10 kata kemarin di Kedah, Muhyiddin dan Mahathir merancang nak mengharamkan UMNO, dan dia yang telah menyelamatkan UMNO kerana dia sayang pada UMNO, kerana UMNO dia lah parti mak dan ayah dia. Alhamdulillah. Saya tak tahu nak kata siapa berkata benar, siapa bohong. Sebab nama-nama yang disebut, 1 Anwar Ibrahim, 2 Mahathir Mohamad, 3 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mujurnya 3-3 masih hidup. Lalu apa saya buat? Saya pergi ke pejabat Dr. Mahathir. Sebab saya nak tahu ni. Sebab waktu itu saya Setiausaha Agung UMNO. Kalau orang nak haramkan UMNO, tentu Setiausaha Agung tahu kan? Ada surat ke, ada amaran ke, ada apa-apa ke. Tapi saya sebagai Setiausaha Agung UMNO tak pernah pula dengar kata kerajaan ada nak mengharamkan UMNO. Maka saya kena tanya. Saya tak suka tanya tepi-tepi jalan. Saya pergi direct ke pejabat Dr. Mahathir. Dr. Mahathir masih hidup, boleh tanya betul atau tidak yang Anwar Musa cakap. Saya pergi sebagai tahu, Tun, saya ada datang ni 2 perkara nak tanya. Satu daripadanya ini, saya diberitahu Anwar Ibrahim kata dia, Tun dengan Muhyiddin merancang nak mengharamkan UMNO, dan dialah yang menghalangnya. Apa Dr. Mahathir jawab pada saya? Anwar, sepanjang saya jadi Perdana Menteri, Anwar tidak ada dalam kabinet. Dan urusan-urusan kerajaan semasa saya memimpin,
Saya tidak pernah nak bincang dengan Anwar pun. Mana mungkin dia boleh tahu kata saya merancang nak mengharam UMNO, sedangkan perkara itu tak pernah berlaku. Jawapan Dr. Mahathir, Allah lah menjadi saksi nanti. Saya cuma kongsi dengan tuan-tuan jawapan daripada Mahathir sendiri. Mahathir kata dia tidak pernah panggil Anwar nak datang ke ofis nak bincang urusan kerajaan, sebab Anwar berada di luar kerajaan, bukan pun ahli parlimen pada masa itu, sebelum dia menjadi ahli parlimen di Port Dickson. Itu jawapan Mahathir. Saya tak tahu kata betul atau salah. Dr. Mahathir menafikan. Bila keluar berita, hari itu saya tanya Tan Sri Muhyiddin. Petang tadi, tengah hari tadi, saya tanya lagi sekali, Tan Sri, ini saya forwardkan dia ucapan Anwar Ibrahim. Malam ni saya nak ceramah di Kuala Pilah, Tan Sri, you tolong beri penjelasan, sebab waktu tu you Menteri Dalam Negeri, Mahathir Perdana Menteri, betulkah you merancang nak mengharamkan UMNO? Saya masih simpan jawapannya ada dalam telefon saya. Dia kata, Anwar, kalau nak mengharamkan UMNO, kena ada laporan daripada Register of Society, ROS. ROS kena angkat kepada saya sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan saya hanya dapat menyatakan ROS tidak pernah ada membuat perakuan, tak pernah angkat kepada saya, tak pernah berbangkit soal nak mengharamkan UMNO. Sekarang saya kembalikan pada tuan-tuan dan pada PM, saya tak tahu siapa berbohong, siapa berkata benar. Jawapan Tan Sri Muhyiddin, jawapan daripada Dr. Mahathir, dan pengalaman yang saya lalu sebagai Sesat Agung, perkara itu tidak pernah berbangkit. Tapi hari ini tiba-tiba rupa-rupanya yang nak menyelamatkan UMNO tu Anwar Ibrahim. Maka orang UMNO sekarang kenalah sokong Anwar Ibrahim, sebab inilah hero yang menyelamatkan UMNO. Hei Perdana Menteri, kalau kamu nak menyelamatkan UMNO, kenapa di Pulau Pinang kamu kuburkan UMNO dengan hanya memberi 6 kursi saja untuk bertanding di Pulau Pinang? Belum pilihan raya 12 hari bulan, UMNO sudah berkubur di Pulau Pinang kerana PKR tak bagi kursi, DAP tak bagi kursi, bertanding 5-6 kursi saja. Belum pilihan raya lagi, UMNO dah berkubur di negeri Anwar Ibrahim, Pulau Pinang. Betul tak tuan-tuan? Ditalkinkan sebelum mati. Orang baca talkin lepas mati. 6 kursi. Bagaimana UMNO nak menjalankan tanggungjawab dia di Pulau Pinang 6 kursi? Belum tahu lagi menang 6 kursi. Tak kena gaya bertanding 6, 1 pun tak menang. Jawabnya di Pulau Pinang, UMNO telah dimatikan. Dimatikan oleh siapa? Dimatikan oleh Perdana Menteri sekarang. Belum lagi soal siapa yang 25 tahun daripada tahun 1998, apa benda yang tak dibuat untuk nak mematikan UMNO? Apa benda tak dihina? Apa benda tak dikata? Kami ni macam-macam dalam parlimen, depan kami, belakang kami, sebelum masuk penjara, keluar penjara, masuk balik, keluar balik. Kami ni disenda-sendakan saja dengan lagu P. Ramlee, hoi hoi ahoi, siapa sokong penyamun. Tahun berapa tu tuan-tuan? Itu tahun 2016 ke? Baru tahun lalu. Belum sampai setahun. Kami dalam UMNO dihina. Kami dalam UMNO cuba dikalahkan. Bergabung dengan DAP, menolak kami, menghina kami dalam UMNO. UMNO hampir mati. Malah sekarang ini UMNO tinggal 26 kursi. Kerana siapa? Kalau tidak kerana formula cikgu mengajar anak murid ilmu sonsan, ilmu tual tabi'i. Itulah punca gaduh dengan saya tuan-tuan. Saya kata kita ni lemah. Orang Melayu lemah. Orang Melayu tak boleh lemah. Sebab ini negeri asal orang Melayu.
Ini negeri asal orang Islam. Kalau penduduk asal kaum Bumiputera berpecah belah, macam mana kita nak melindungi saudara-saudara kita yang lain, yang kumpulan minoriti? Orang India tak apa, ramai juga. Orang Cina tak apa, ramai juga. Macam mana ke kaum Kelabit di Sarawak yang hanya ada 600 keluarga? Bagaimana kaum Melanau yang hanya ada beberapa ribu orang? Dalam negara kita ramai kumpulan-kumpulan minoriti. Macam mana kumpulan minoriti nak dapat perlindungan kalau masyarakat induk kita ni duk berpecah belah? Akhirnya UMNO tak ke mana, PAS tak ke mana. Akhirnya tumbuhlah Perikatan Nasional. Ini yang saya jadi macam ini ni. Kerana saya rasa politik Malaysia dah terjumpa satu formula yang baik, di mana UMNO dan PAS berhenti bergaduh dan bersatu bersama-sama. Lahirlah Muafakat Nasional. Sebahagian daripada Muafakat Nasional itu Perikatan Nasional. Macam mana lahirnya Perikatan Nasional? Ialah membentuk kerajaan nak menyelamatkan rakyat. Lalu Tan Sri Muhyiddin mengajak parti-parti yang ada dalam kerajaan supaya semua sekali masuk dalam Perikatan Nasional. Itu sejarah Perikatan Nasional. Kenapa? Kerana Barisan Nasional dah makin lemah. Kita perlu ada pengganti. Sekarang ni Barisan Nasional dulu ada 16 parti. Sekarang Barisan Nasional ada berapa parti? 3 parti Ponorogo 1 je lah. Betul tak? MCA dia panggil biawak hidup. MIC biawak hidup. Yang hebat hanya UMNO. Politik apa ni? MCA dan MIC mewakili orang-orang India yang jujur dan ikhlas nak tengok ada sebuah negara yang merdeka, yang aman, yang makmur, yang bersatu padu, yang rakyat dapat hidup, nak mencari makan dalam sebuah negara yang bernama Malaysia. Negara Malaysia bukan hanya dibangunkan oleh orang Melayu. Negara Malaysia bukan hanya dibangunkan oleh orang India atau Cina. Kita bina bersama. Itulah asalnya Barisan Nasional. Tapi Barisan Nasional sekarang pecah. 3 gambar dacing. MCA dah tak ada situ, MIC dah tak ada situ. Bukan saja tak ada, dipanggil biawak. Habis kalau dacing bertanding, orang India nak pangkah dacing. Ni dacing nak bertanding ni, Datuk. Dacing nak bertanding di Kuala Pilah ni. 3-4 don nanti dacing akan bertanding. Kawan-kawan saya, UMNO sudah menghina masyarakat India yang berjuang sehidup semati. Waktu UMNO lemah, orang Cina, orang India jeng-jeng UMNO. Ada ketika UMNO lemah, satu ketika dulu. Mentang-mentang sekarang ini kerana MCA MIC tak berapa kuat, janganlah panggil biawak hidup. Maka Barisan Nasional dah tak ada, tuan-tuan. Oleh kerana Barisan Nasional tak ada, apa gantinya? Kita masih perlu kepada satu payung politik berbagai kaum yang menerima realiti keindukan orang Melayu dan Bumiputera. Tapi pada masa yang sama, semua kaum mesti mendapat pembelaan dan hak seperti mana yang ada dalam perlembagaan. Maka lahirlah Perikatan Nasional. Sebab tu tolak Barisan Nasional, pangkah Perikatan Nasional dalam pilihan ini. Ini untuk masa depan anak cucu kita. Tetapi yang kita tolak kerajaan perpaduan ini kerana dia bukan tulen kerajaan perpaduan. Minta maaf, jam saya mati. Saya pakai jam mati. Jam apa? Pukul berapa sekarang? Jam apa? Tak tahu pukul berapa. Ni boleh mikrofon terlupa Datuk Seri Timbalan Presiden nak berucap. Tuan-tuan, kita pinjam aja.
Raya ini nak mengajak rakyat pandang ke hadapan. Ambil benda yang tulen, jangan benda direka-reka. Kerajaan yang ada ini kerajaan yang tak dapat mandat rakyat pilihan raya lepas. Majoriti rakyat beri mandat kepada parti yang tolak PH, tolak DAP, termasuk di Negeri Sembilan. Betul tak tuan-tuan? 78 kursi Perikatan Nasional menang, bawa obor tolak PH, tolak DAP. 30 kerusi Barisan Nasional menang, wiridnya no Anwar, no DAP. 23 kursi di Sarawak juga no PKR, no DAP. 130 kursi tuan-tuan, itulah rakyat beri mandat yang tak mahu DAP dan PH buat kerajaan. Mandat rakyat tak terjadi sebab Zahid guna kuasa dia seorang, walaupun ahli parlimen tak setuju, dia bawa 30, dia beri pada Anwar Ibrahim dan DAP. Maknanya mandat rakyat telah dirosakkan dalam pilihan raya yang lepas. Saya selalu pilih perkataan, saya tak nak sangat perkataan bunyi kasar. Suara derah tak apa, perkataan jangan kasar. Sebab saya nak mengajak rakyat berfikir. Nak betulkan ini hanya rakyat boleh betulkan. Kerajaan perpaduan mana mungkin jadi kerajaan yang tulen. Satu pihak kata tolak politik kleptokrasi. Siapa kata? DAP kata tolak politik kleptokrasi. Orang Malaysia pun tak faham pun apa dia kleptokrasi pada masa itu. Sekarang ni baru orang Malaysia faham. Siapa yang ajar? DAP yang ajar tolak kleptokrasi, yakni parti-parti yang korup, parti-parti yang salah guna kuasa, kleptokrat. Mereka cadang supaya tolak politik kleptokrasi. Satu grup. Rakyat pun ikut. Satu grup pula lain kata tolak politik apa? Politik hancing. Tuan-tuan pun masih ingat kan? Semua ada hafal pantun Mak Mazlan. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tak mau kena kencing, jangan undi Pakatan Harapan. Dapat 30 kursi kerana tolak Pakatan Harapan. Apa lagi? Kempen masa pilihan raya. Tolak kaki sakau, tolak kaki rasuah. Siapa kata? Perdana Menteri sekarang kata tolak semua ni, malaum, penyamun dan sebagainya. Sekarang ni tuan-tuan, kleptokrasi tak ada dengan Perikatan Nasional. Geng dituduh kleptokrasi, semua duduk dalam kerajaan. Betul tak? Duduk dalam kerajaan. Geng sakau hoi yahoi pun duduk dalam kerajaan, termasuk yang telah didakwa dan minta mempertahankan diri. Mahkamah dah kata ada prima facie, ada kebenaran dakwaan. Tolong datang jawab di mahkamah. 47 kes. Duduk di mana? Dalam kerajaan. Kaki sakau dalam kerajaan, kaki kleptokrasi dalam kerajaan, campur dengan klentongkrasi dan krasi-krasi yang lain lah. Duduk dalam kerajaan. Perpaduan itu perpaduan antara kleptokrasi, kakistokrasi dan apa dia? Klentongkrasi. Itulah kerajaan perpaduan. Adakah kerana gabung semua jadi baik, jadi betul? Yang kaki sakau dah tak jadi sakau, kaki klentong dah tak jadi kaki klentong. Yang kaki stokrasi dah tak jadi kaki stokrasi. Kenapa? Sebab bila dah combine, 3 penyamun combine, semuanya jadi wali Allah belaka dah. Tentulah tidak begitu. Maka Perikatan Nasional ini kerajaan yang terbentuk
sewaktu Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri adalah kerajaan cuba membawa berbagai kaum bersama, mentadbir, mengurus dengan baik. Masa Covid, selepas Covid, pasca Covid, keluarga Malaysia bukan saja bekerjasama dengan parti-parti dalam kerajaan, hatta dengan parti-parti DAP pun kita ada buat understanding. Tapi tidaklah mengangkat mereka jadi kerajaan, kita yang kena jadi kerajaan. Itulah dia Perikatan Nasional. Akhirnya tuan-tuan, ucapan saya akhir. Kerana Datuk Seri Tuan Ibrahim ada banyak lagi perkara yang nak dikongsikan bersama. Pilihan raya ini adalah penting, sangat-sangat penting. Pertama, mesti dizahirkan cita rasa sebenar rakyat. Jangan kerana pangkat, bukan kerana kedudukan, bukan kerana kawan, bukan kerana sahabat, tapi rakyat Malaysia mesti menzahirkan apa yang ada dalam diri anda. Kalau anda menolak kleptokrasi, kalau anda menolak kaki sakau, kalau anda menolak kelentongkrasi, kalau anda menolak politik ganas, anda menolak politik janji tak tertunai, anda menolak politik ugut, anda menolak politik tak berprestasi, tolak calon-calon kerajaan, pilih calon daripada Perikatan Nasional untuk menjadi alternatif. Ini message. Nak buat cara terang, nak buat cara sembunyi, terpulang. Suara rakyat hanya datang 5 tahun sekali, bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap tahun. Jangan takut untuk bersuara kerana ini adalah hak kita. Dan saya harap kerajaan kalau nak selamat, tolong jangan kelentong rakyat. Tiap-tiap hari dah kelentong baru. Baru ni kelentong bergaduh macam budak-budak soal hapus hutang Felda. Malu dah sikit pada rakyat. Nak berebut ambil nama siapa yang hapus hutang Felda. Tak macam mana pegawai tak ada bagi nasihat. Tahun 2021 dah siap sign, dah siap keluar penyata, hutang Felda itu telah pun dihapus kira oleh jemaah menteri yang waktu itu Perdana Menterinya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Period. Tak usah total terbalik lah. Yang kamu sign itu soal sukuk, nak membantu Felda, itu isu lain. Jangan menidakkan apa yang dah dibuat oleh orang lain. Banyak lagi, kan kita ni ada panggil Perdana Menteri, banyak lagi kuasa nak tolong rakyat, buatlah. Janganlah berebut benda yang rakyat kata, aduhai pemimpinku, kalaulah tak malu padaku, malulah kepada kepala lutut kamu sendiri. Cakap pergi Mekah, tetamu kerajaan Saudi, ketua kerajaan lain pergi, orang sambut di airport, orang beri penghormatan. Saya pun waktu tu ada di Mekah, tengok-tengok ketua kerajaan kita pergi ke hulu tidak, ke hilir tidak, raja tak nak berjumpa, menteri kewangan tak nak berjumpa. Seduk Mekah, jumpa Datuk Seri Azmin. Datuk Seri Azmin pula yang jumpa dengan menteri kewangan. Yang Perdana Menteri mengangkat menteri kewangan pun tak nak jumpa. Aduhai. Semalam keluar lagi cerita, bercakap dengan Elon Musk, SpaceX. Hei tuan-tuan, bulan 5 tahun lalu kita dah hantar Datuk Seri Azmin pergi sendiri ke Amerika dan ke pejabat Elon Musk. Dah berjumpa dah dengan Elon Musk, bincang dah. Elon Musk ni ada buat kereta elektrik, dia juga ada buat low orbit satellite. Lepas pada tu saya hantar pegawai pergi ke Barcelona, berunding lagi dengan SpaceX. Ada perkara yang kita tak setuju, terutama sekali Elon Musk ni, bila dia nak buka syarikat, dia tak nak bagi langsung orang tempatan pegang saham, dia nak pegang 100%. Kita ada dasar, syarikat besar dari luar datang, kita kena ada penyertaan orang tempatan. Jadi itu yang tak beres. Ingat ke bercakap dengan Elon Musk
Nak tarik Elon Musk mari melabur. Tengok-tengok kita melabur, pergi beli 40 disk SpaceX punya apa ni satellite. Kononnya nak tingkatkan kelajuan internet di universiti. Aduhai tuan-tuan, siapalah beri nasihat pada Menteri? Saya ni bukan Menteri Komunikasi. Kalau setakat beli 40 disk SpaceX nak pergi bubuh kat universiti, satu universiti ni ada 28,000 pelajar, dengan letak satu benda Allah tu tuan-tuan, tak jadi. Low orbit ni kita guna untuk pendalaman yang rumah ada 30 buah, bolehlah share 500 megabyte. Dah bubuh dalam universiti yang ada 28,000, kalau ambil 500 megabyte dapat suku megabyte seorang. Ya Allah, siapa yang beri nasihat Perdana Menteri? Aduhai, saya tak nak komen lebih pada itulah. Pokoknya berkata benar, buat benda yang betul, buat benda yang baik. Jangan kita nanti diketawakan orang. Kalau dah Perdana Menteri, gunalah pegawai. Kita bukan pandai semua. Saya ni first degree town planning, second class apa, belajar di Universiti Jepun, belajar lagi di England, pun tak pandai tuan-tuan. Anwar Ibrahim Malay Studies ya, dekat Universiti Melaya. Tapi tak apalah, dah jadi Perdana Menteri, gunalah orang lain dapatkan nasihat. Masalahnya bila kita berpidato terlalu laju, pegawai tak ada nak ikut. Akhirnya kita bercakap fakta lain, kita cakap lain. Sebab itu tuan-tuan, negara ini perlu diselamatkan. Masalah saya tak sebut sini, banyak masalah. Dia berpunca daripada kepalanya. Nak cakap soal harga barang, soal ekonomi, soal pelaburan, tak akan pulih kalau tidak diperbetulkan kerajaan yang ada. Maka peluangnya adalah dalam pilihan raya. Kita buat secara demokrasi, kita buat dengan cara suara rakyat. Kita pilih kerajaan yang baik, kerajaan yang betul. Dalam Perikatan Nasional ada bekas Perdana Menteri, ada bekas menteri, ada engineer, ada jurutera, ada pegawai, ada bekas KSU. Minggu depan di sana umum lagi TKSU, 2 orang masuk PAS. Ada lagi 2 orang bekas duta masuk PAS. Ada lagi seorang Datuk Bandar masuk PAS. PAS hari ini dan Perikatan Nasional sudah menjadi satu parti gerakan yang besar untuk nak menyelamatkan Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. 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 Nisbilan. Nisbilan. Nisbilan.